beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini poin utama. Sebab tu muslimat, kalau orang tanya rukun iman dulu ke rukun Islam dulu, Ustazah menggambarkan muslimat dirahmati Allah, kalau kita tengok sebiji apple, rukun Islam tu yang luarnya, tapi yang lebih penting rukun iman isi dalam tu. Maksud muslimat dirahmati Allah, tak ada yang kata saya nak belajar akidah je Ustazah. Tak betul. Kamu betul beriman pada Allah, tapi caranya macam mana? Sebab tu datang syariah, ilmu syariah ni, fiqh. Belajarlah kitab fiqh muslimat dirahmati Allah, baru kita tahu cara-cara untuk beribadah kepada Allah. Muslimat dirahmati Allah, macam mana solatnya? Oh, datang Rasulullah, sallu kama raaitumuni usalli. Nak sembahyang jangan kok sukamu je sembahyang, kena ikut cara aku, kata Rasulullah. Rasulullah sembahyangnya menjadi satu perbuatan yang merehatkan dirinya. Wahai Bilal, penat dah buat kerja pagi sampai ke petang, petang sambung ke malam, rehatkan aku dengan solat. Kita, Allah Ustazah tak solat lagi ni, Allah Ustazah tak solat lagi ni. Dah solat muslimat, lega dah solat. Tu yang solatnya laju-laju, terasa solat ini seperti beban baginya. Muslimat, Nabi SAW menunggu waktu saya nak bercakap ni pun Allah bergetar tubuh. Sebab apa muslimat? Kita susah nak ikut kecuali ketika di Mekah Madinah. Kenapa bergetar tubuh? Ustazah Zaiduk, okey, siapa nak ikut saya iktikaf di Masjidil Haram waktu asar, insya-Allah siapa yang boleh tahan kentut sampailah ke Isyak. Acik-acik semua, Ustazah tunggu kat lobi je. Pukul berapa Ustazah? Asar pukul 4.30 contoh. Pukul 3.45 saya duduk kat lobi dah. Bayangkan muslimat, pergi tu Bilal masih duduk guling-guling lagi dekat rumah. Kita pergi dah. Ini yang kita rindui bila Baitullah ditutup. Muslimat, saya sebut dengan kawan-kawan yang menguruskan travel jemaah umrah, saya kata, siapa kita ketika dulu dijemput berulang kali ke rumah Allah? Siapa kita? Maksud Ustazah, hari ni kita dah tak dapat pergi Baitullah, tapi ada tak kita mengundang jiwa yang macam kita mengelilingi Baitullah, tunduk patuh kepada Allah? Kita diuji dengan tak ada air berapa hari baru-baru ni muslimat. Ustazah saja je kempen kat Facebook, jom tahan kentut. Kalau kat Mekah Madinah boleh je, kenapa sekarang tak boleh? Sebab apa? Nak jimat air kan muslimat? Ya Ustazah, asar sampai Isyak kita boleh tahan. Kat sini antara maghrib dengan Isyak saya nak kentut je. Kerana apa? Sebab muslimat, kita rasa macam Allah tu ada hanya ketika kita di Mekah dan Madinah. Kita seolah-olah bila pergi Mekah dan Madinah, kita rasa macam nak cuci dosa-dosa kita setahun lepas. Ada orang kaya, beruang, yang sifatnya dengan demikian muslimat, tak apalah buat dosa banyak mana pun, tapi nanti setahun sekali wajib pergi Mekah untuk menangis-nangis bertaubat di hadapan Kaabah. Salah muslimat dirahmati Allah. Kaabah itu bukan washing machine, minta maaf sebut. Kotor selama 360 hari, 5 harinya duduk tawaf di Baitullah untuk menangis dalam taubat. Salah. Maka kita cek diri kita. Dulu aku pergi Mekah sebab apa ya? Sebab ada ujub, riak, takabur ke? Sebab untuk berselfie sana sini ke? Pergi bertugas tapi bukan masjid je tak pergi. Ada yang tak bangkit subuh pun, penat menguruskan jemaah malam tadi, hilang pukul 2 pagi. Saya sebut ni kisah benar muslimat. Allahu Akbar. Mengajak mereka berfikir, mengajak mereka menyebutkan, ya Allah telah dijemput bukan kerana bertugas, bukan kerana ditaja. Bila dijemput tu manfaatkan sungguh-sungguh. Sebab tengok bila kita tak dapat pergi ke sana, apa rasa kita muslimat? Khususnya orang yang memang mampu. Dan dikabarkan lepas ni kalau pintu buka, bila Ustazah Al-Fawaz nak buka ke Baitullah, bulan berapa, 10 ke 11, jangan perasan dah. Kita PKPP sampai 31 Disember. Kami tak dapat apa-apa lagi. Tapi orang duk, Ustazah nak daftar untuk bulan 11, nak daftar untuk 12. Kalau boleh terbang pun yang bulan 3 terkandas hari tu. Sebab apa tak berani muslimat? Confirm harganya jauh mencanak naik daripada yang sebelum ni. Kan? Dengan tiket kapal terbang, dengan segala. Jadi jom kita Baitullah kan. Maksud Ustazah, di tempat kita pun ada rumah-rumah Allah. Tapi kenapa kita tak berlumba untuk masuk ke dalamnya? Masa PKP ditutup, dialah yang menyalak-nyalak, minta maaf sebut, kenapa masjid tutup, tak takut Allah ke? Bila dah buka muslimat dirahmati Allah, tak datang juga. Payah Ustazah.
tertinggal sejadah pun nak kena balik pula kan. Kalau balik nak patah balik tak sempat sebab masjid jauh, rezeki isteri boleh jadi imam kat rumah. Isterinya pun tolonglah pujuk sang suami. Jangan ejek mana bang, yang ada tai lalat tu ke? Dia tu memang garang, kedekut. Tinggal sejadah, bagi je lah sejadah masjid contoh. Tak cakap orang, cakap diri sendiri ada tai lalat muslimat. Jawapannya apa? Kita bila suami dah balik sebab lupa pakai mask, kena halau daripada masjid, tolonglah lembut-lembutkan hati, jangan ditambah panas. Ini sifat Khadijah Al-Kubra. Zammiluni ya Khadijah, selimutkan aku wahai Khadijah, aku takut. Tadi didatangi Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tengah-tengah hari ni datang, selimutkan aku, selimutkan aku. Kalau kita Khadijah saat itu, kita kata apa muslimat? Aircon tak ada, rumah kecil, cakap apa tengah-tengah hari minta selimut ni kan? Kita bagi dah agaknya. Khadijah terus capai selimut, selimutkan, otak berjalan. Apa cara nak bantu suami ni? Dia tengah susah, nampak resah, nampak takut ni. Jom kita bertemu dengan tu muslimat. Ditunjuk cara, dia ajak untuk berdamai, untuk berlembut akan hati. Bang, tak apalah, balik. Saya pun tadi pinggan banyak sangat, baru habis basuh pinggan. Nak pergi masjid balik pun tak dapat jemaah. Baik abang jadi imam pada saya. Bagusnya jadi abang hari ni rezeki dapat 2 pahala. 1 pahala berjalan ke masjid, kena halau pula dapat jadi imam pada saya. Baiknya Allah kan bang. Sejuk tak hati orang tu muslimat? Kalau kita panas-panaskan, kompom dia tak pergi masjid dah sebab sekali kena halau daripada masjid. Ini berlaku ya muslimat dirahmati Allah. Jadi saya kesian ibu-ibu hadir majlis ilmu tapi banyak memanas-manaskan. Ibu-ibu yang hadir majlis ilmu patut orang yang bercerai-berai dicantumkan islah. Ini pahala jalan ke syurga yang paling mudah. Ini kita dengar orang tak bertegur dengan orang tu, kita api-apikan. Hari tu I pun dengar dia ngumpat you. Kau main, sibuk nak sampaikan. Muslimat, sepatutnya kita kata, I datang ni sebab nak sampaikan salam dia tau. Dalam hati, ya Allah, aku ni tipu sunat ke apa? Tak ada tipu sunat dalam Islam. Tapi semoga melembutkan hati dia. Ya ke dia salam ke I? Sebenarnya orang yang dah pernah bersahabat, dia rindu dengan persahabatan yang lampau muslimat. Tapi kerana egonya, kerana iblis suka membisik-bisikkan, itu yang masing-masing nak tegakkan benang yang basah tu. Jadi kita orang yang tengah ni, jadilah pendamai. Jangan syok, makin orang bergaduh makin syok. Dulu dia tu BFF kan tu ustazah. Tapi sebab salah sikit je sekarang BFF-nya saya. Untung saya keretanya besar. Nak pergi kuliah dia jemput saya dulu kat rumah. Saya pun dah jadi bos dengan dia kat belakang. Kan muslimat, dia pula yang seronok. Jawapannya kalau orang berpisah-pisah, terputus silaturahim, resahlah muslimat. Resah. Sebab buku ini menceritakan tak akan ke syurga orang yang putuskan silaturahim. Tak akan ke syurga orang yang hatinya ada setitik benci. Muslimat, hidup ni penuh kena berkasih sayang. Kena penuh dengan kasih sayang. Walaupun kita kata bergaduh adik-beradik, bergaduh jiran tetangga muslimat, macam mana nak beli balik, nak belai balik jiwa dia? Penat kita nak belai ustazah, dia yang salah. Muslimat, kita ingat mati je. Orang yang mati tak ada lagi dah nak dengki-dengki dalam dirinya, insya-Allah. Kerana apa? Dia ingat jannah. Sebut jannah banyak-banyak kali dalam Quran, muslimat, kita faham. Ni nak ajak kita ke syurga Allah, okay?